warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat menyambung kembali pembelajaran kita tadabbur surah Yasin, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan membaca ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Bagi sesiapa yang mempunyai nota, sila rujuk muka surat 34 dan juga muka surat nombor 43. Kita bacakan ayat yang pertama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sadaqallahul azim. Baik, kita terus kepada ayat yang pertama. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan mengemukakan dua huruf abjad, iaitu huruf ya dengan huruf sin. Ya dengan huruf sin. Para ulama tafsir telah mendatangkan pelbagai pendapat tentang apa makna ya dan apa makna sin. Jadi jalan yang paling selamat, kita serahkanlah makna yang sebenar-benarnya kepada Allah, apa itu ya dan apa itu sin. Walaupun ada para ulama secara ijtihadi, mereka mengatakan ya tu maksudnya sekian, sin maksudnya sekian. Jadi kita sebagai orang awam, jalan yang paling selamat kita pegang, kita katakan serahkanlah apa itu ya dan sin itu kepada Allah Azza wa Jalla. Namun dari sudut hikmah, mengapa Allah memulakan surah ini dengan huruf ya dengan huruf sin? Ada hikmahnya. Sebelum kita melihat kepada hikmah, izinkan saya membincangkan tentang di dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan akan menemui ada 29 surah yang ayat pertamanya dan mungkin ayat yang keduanya ada menggunakan huruf-huruf abjad. Kalau dalam ilmu Quran dia panggil huruf al-muqatta'ah, huruf yang terpotong-terpotong. Ada 29 surah. Nak tahu 29 surah itu ada dinyatakan di dalam nota ini, muka surat yang ke-34 sehinggalah muka surat yang ke-36. Jadi saya tak perlu bacakan 29 tu surah apa, kita boleh lihat ada bilangan, ada nama surah dan nombor surah. Okey. 29 surah tu, surah yang ke-29 adalah surah Asy-Syura. Ya, surah yang ke-29 yang ada menggunakan huruf abjad adalah surah Asy-Syura. Kalau kita meneliti ke-29 surah ini, Allah menggunakan pendekatan, kadang-kadang Allah guna satu huruf saja. Contohnya macam surah Qaf, Allah guna huruf Qaf. Okey. Kadang-kadang dalam surah dalam Quran Allah guna dua huruf abjad. Seperti mana surah Yasin lah. Kalau surah lain macam surah Ta, Ha. Kalau dalam surah An-Naml Allah guna Ta, Sin. Okay.
Kadang-kadang Allah menggunakan 3 huruf. Seperti mana surah Al-Baqarah. Alif, Lam, Mim. Ada 3 huruf. Kalau dalam surah Yusuf, Allah kata Alif, Lam, Ra. 3 huruf. Dan kadang-kadang Allah menggunakan 4 huruf abjad. Seperti mana surah itu Al-Ra'du contohnya. Ataupun dalam surah Al-A'raf. Alif, Lam, Mim, Sad. Kadang-kadang Allah menggunakan 5 huruf. Seperti mana surah Maryam. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ada 5 huruf. Tidak ada 6, tidak ada 7. Setakat ni 5 sahaja huruf yang Allah gunakan pada permulaan 29 surah yang telah kita sebutkan. Okey. Daripada himpunan ke-29 surah ini didapati Allah hanya menggunakan 14 huruf sahaja daripada 28 huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tu yang alif, ba, ta, sa, jim, a, kha tu kan. Dal, ra, zai tu semua sekali ada 28 huruf hijaiyah. Daripada 28 tu Allah hanya gunakan 14 huruf sahaja, separuh daripadanya untuk digunakan menyebut pada awal-awal 29 surah tadi, termasuklah ya dan huruf sin. Kalau tuan-tuan nak ingat 14 huruf tu huruf apa? Mudah saja. Telah dijadikan akronim bagi perkataan ini. Jadi kalau tuan-tuan nak ingat 14 huruf tu huruf apa? Dia terdapat pada potongan nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Tuan-tuan ingat hafal yang ni. Ada huruf nun, sad, ha, kaf, ya, mim, qaf, alif, ta, ain, lam, ha, sin, ra. Cukup tak 14? Itu tuan kira. Nun, sad, sampailah sir. Itu akronim. Okey. Sekarang kita masuk kepada perbincangan apa hikmah Allah menyebutkan pada 29 surah dalam Quran dengan huruf-huruf abjad. Dapatan daripada bacaan rujukan pelbagai kitab, para ulama jumpa 2 hikmah. Ada 2 hikmah di sebalik penggunaan huruf-huruf abjad itu. Yang pertama, kata para ulama, Allah Ta'ala nak menarik perhatian orang-orang Arab supaya mereka mendengar ayat Al-Quran yang nak dibacakan. Itu hikmah pertama. Okey, kenapa? Kenapa perlu guna huruf abjad? Nak tarik perhatian orang Arab. Okey, kita kuatkan dengan ayat Al-Quran surah Fussilat. Tengok ayat nombor 26. Okey, dalam surah Fussilat ayat nombor 26, Allah menyatakan orang dulu kalau mereka dengar Nabi baca Quran ni, mereka akan buat apa? Mereka cari jalan untuk buat bising-bising. Kalau kita baca ayat ni, Allah kata apa? Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Orang kafir kata apa? Jangan kamu dengar Al-Quran ni. Buatlah bising-bising, mereka kata. Buatlah hingar-bingar supaya kepada ayat Quran itu. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Supaya kamu dapat memberhentikan bacaan Al-Quran yang dibacakan. Okey, kita jelas. Maknanya, orang Arab dulu ni, mereka kalau dengar Nabi baca Qurannya, mereka cuba halang. Jangan bagi Muhammad baca ayat tu. Jangan bagi dia baca. Maka mereka akan buat bising. Jadi cara nak tarik mereka supaya Al-Quran ni kena dengar jugalah. Antaranya Allah menggunakan huruf abjad. Contohnya macam ni. Okay. Kalau saya sebut pada tuan-tuan huruf A, tuan-tuan faham tak? Saya kata A, tuan-tuan mesti akan bertanya, apa itu A? Kalau saya kata C, mungkin tuan-tuan akan tanya, apa itu C? Jelas Okey. Begitu juga Nabi kata ya, sin. So orang Arab, mereka yang pakar bahasa Arab ni, mereka mencari apa itu ya, apa itu sin. Jelas tuan-tuan?
Jadi cara apabila mereka dengar Muhammad baca, Nabi Muhammad SAW baca ya sin, so mereka bertanya, apa itu ya, apa itu sin? Jadi apabila mereka bertanya-tanya, mereka rasa macam janggal, itu yang mereka akan dengar keseluruhan ayat-ayat itu nak dibacakan. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, para ulama mendapati bahawasanya Allah menggunakan huruf abjad tadi. Kalau kita himpun semua ada berapa? Ada 14 huruf tu. Sebenarnya huruf-huruf itu nak digunakan oleh Allah sebagai satu cabaran kepada orang Arab supaya mereka membuktikan Al-Quran itu memang rekaan. Maksudnya macam ni. Okey. Daripada huruf ya boleh jadi kalimah apa? Kita ambil contoh macam inilah. Kalau saya kata okey, gunakan huruf B, tetap boleh buat kalimah apa? Tetap boleh buat kalimah baca, betul. Boleh jadi kalimah apa? Buku, boleh jadi kalimah apa? Boleh jadi kalimah apa? Daripada huruf B tu. Jelas Jadi huruf abjad tadi Allah Ta'ala turunkan separuh saja. Jadi Allah sebenarnya nak mencabar orang Arab musyrikin supaya mereka gunakan huruf ya tu, jadilah kalimah dan buatlah ayat. Kita akan belajarkan daripada huruf jadi perkataan, daripada perkataan jadi ayat lengkap. Okey. Nak buktikan hikmah ini, kita kena lihat dalam ayat-ayat lain. Kalau tuan-tuan tengok dalam suratul Furqan, tengok pada suratul Furqan pada ayat yang keempat, kita dapati memang terbukti orang-orang Arab dahulu mereka mengatakan Quran yang Nabi baca tu sebenarnya adalah perkara yang direka-reka oleh Muhammad. Okey, jelas. Maksudnya waktu ayat Quran ni baca kan, mereka kata Muhammad ni itu bukan Quran tu. Dia je yang buat sendiri ayat tu. Boleh faham bukti dia surah Al-Furqan ayat nombor 4. Lepas tu kalau kita tengok suratul Baqarah ayat 23, okey. Kalau kita baca suratul Baqarah, Allah Ta'ala ada datangkan cabaran-cabaran. Okey, ayat nombor 23 suratul Baqarah menunjukkan bukti bahawa Allah Ta'ala pernah cabar orang-orang Arab musyrikin ni untuk buat apa? Kalau kita baca ayat tu, Allah kata apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Allah kata apa? Sekiranya kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Allah kata, maka datangkan satu surah yang sebanding macam Al-Quran. Okey, jelas? Maksudnya Allah Ta'ala cabar. Kalau kamu rasa ragu Quran ini datang dari Allah, kami cabar kamu buat satu surah yang sama macam ayat Quran. Macam mana nak buat satu surah daripada ayat Quran sama macam ayat Quran? Maka gunakanlah huruf tadi tu. Gunalah huruf ya, guna huruf sin, guna huruf nun, guna huruf sad, guna huruf qaf. Yang 14 tadi tu. Seolah-olahnya Allah cabar. Okey, ambil huruf abjad ni, huruf ya, huruf sin. Buatlah ayat. Macam tu je lah. Nak buktikan maklumat ni seperti itu, begini. Kalau tuan-tuan baca surah ayat-ayat terpotong tadi, tuan tak akan jumpa selepas huruf abjad tu cerita pasal apa. Contohnya, kalau orang kata, iya ke hikmahnya tentang macam tu? Tuan tak pernah dengar tak hikmah ni? Ke tak pernah dengar? Okey, macam ni. Kalau tuan-tuan perhati baik-baik, selepas huruf abjad, Allah akan sebut apa? Allah akan sebut apa selepas tu? Yasin. Lepas tu Allah sebut tentang wal Quranil Hakim, tentang Quran kan? Okey, tengok surah Baqarah. Tengok surah Baqarah. Alif Lam Mim. Lepas tu Zalikal Kitab. Tengok surah Sajadah. Alif Lam Mim. Lepas tu Tanzilul Kitab la raiba fi. Dia pasal Quran. Maknanya setelah sebut huruf abjad,
dia akan ada penyebutan selepas itu tentang Al-Quran. Maksud dia, huruf abjad tu dia ada perkaitan dengan Al-Quran. Faham tak? Maknanya huruf abjad tu dia ada perkaitan isu tentang Al-Quran. Jadi para ulama kata, apabila lepas huruf abjad ada cerita pasal Al-Quran. Kenapa? Inilah dua hikmah ni. Jadi rupa-rupanya orang Arab musyrikin ni, mereka memang tak percaya pun ayat Quran itu datang dari Allah. Maka Allah Ta'ala turunkan huruf abjad ni, Allah cabar mereka. Seperti mana dalam suratul Al-Baqarah yang kita sebut tadi. Okey, agak-agak tuan-tuan dan perempuan lah, mereka dapat buat tak ayat menggunakan huruf abjad tadi sama macam Quran? Bahkan tuan-tuan, Allah cabar diorang dengan Allah bagi peluang kepada mereka, panggillah semua jin. Tengok Allah kata apa dalam surah Al-Isra ayat nombor 88. Allah mengatakan, qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Allah Ta'ala kata, Muhammad, kamu cakap kepada mereka, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin datang berkumpul nak sama-sama buat sebanding macam ayat Al-Quran, mereka tidak akan dapat buat dan mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran walaupun mereka tolong menolong. Okey, ringkasan dia, tuan-tuan dan perempuan, dapat tak hikmah kenapa 29 surah di dalam Quran ada huruf abjad? Dapatan dia dua hikmah tu. Dari sudut makna, kita serahlah pada Allah. Jangan habiskan masa mencari makna. Apa makna nun? Apa makna qaf? Apa makna ha, mim? Memang takkan ada jawapan yang muktamad. Sebab itu kita serahkanlah kepada Allah apa makna huruf abjad tu. Allah je yang maha mengetahui. Okey, pengajaran ayat 1 kita belajar pada pagi ni. Kita terus pergi pada pengajaran. Okey, pengajaran ayat. Okey, saya letakkan ringkasan dia P1. P itu bukan P main tu. P itu pengajaran lah, ringkasan. Nanti dok fikir apa P ni. Okey, P ni maknanya pengajaran. Pengajaran pertama daripada ayat pertama, kita katakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang maha mengetahui apa maksud sebenar dua huruf abjad tersebut. Menunjukkan kepada kita apa? Apabila kita baca Yasin setiap hari, mungkin ada orang baca Yasin setiap minggu, Allah mulakan dengan bagi tahu kepada dia, seolah-olah Allah bagi tahu kepada dia, engkau tak tahu, aku je yang tahu. Jangan boleh faham tak? Jadi kita baca Yasin, soalannya Allah bagi tahu, aku tahu apa makna Yasin, tapi kamu semua tak tahu. Maksud Allah mulakan dengan kita tak tahu. Pengajaran yang kedua, kita dapat belajar daripada dua hikmah tadi, tidak ada mana-mana makhluk yang boleh menandingi dan melemahkan isi kandungan Al-Quran dengan buat sama seperti ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okey, tindakan selepas tadabbur T1. Okey, ringkasan dia. T1, kita menyerahkan kepada Allah akan apa maksud sebenar huruf-huruf abjad itu. Itu tindakan kita. Lepas kita belajar pagi ni tentang huruf abjad. Lepas ni kalau orang tanya apa maksud Toha, walaupun ulama ada mengatakan, walaupun ada ulama kata Toha tu adalah nama Rasul. Betul, kadang-kadang dengan nasyid orang kata ala Toha Rasulillah, dia kata Toha tu adalah nama Nabi. Wallahu alam. Ada pada ulama pula kata To maksudnya Tawud, Ha maksudnya Huda. Ada jawapan tu. Okey, jadi tindakan kita selepas kita belajar pagi ni, kita katakan, kita serahkanlah makna itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata wallahu ta'ala a'lam. Tapi ada hikmah dia. Yang kedua, tindakan kedua, kita kena yakin setiap ayat Al-Quran yang Allah datangkan, walaupun gunakan huruf abjad, walaupun kita tak tahu, tetapi ia mempunyai hikmah
yang tertentu. Kita tak tahu makna dia, tapi kita kata mesti ada sebab. Mesti ada sebab ni kenapa Allah datangkan huruf abjad tadi. Jadi dapatan kita jumpa dua je. Yang lain tu Allahu Ta'ala a'lam bisawab. Mungkin kita boleh jumpa banyak hikmah dia, tapi dengan keterbatasan waktu, dengan kekurangan ilmu dan sumber, maka didapati hanya dua hikmah saja. Tetapi kita yakin bahawa pasti ada hikmah di sebalik semua ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kalau kita belajar huruf abjad tu, kita akan jumpa dia mesti ada hikmah. Contoh, kita belajar huruf Qaf kan, Qaf. Sekarang ada surah Qaf. Surah Qaf tu surah yang Qaf, surah Qaf. Kalau kita belajar, para ulama siapa buat kajian, dia kata huruf Qaf keluar daripada mana sumber tersebut huruf Qaf. Beza dengan sebut Kaf, kan ada beza. Okey, para ulama kata kenapa Allah guna huruf Qaf? Kenapa Allah tak guna huruf Kaf? Kalau kita study surah Qaf tu daripada ayat pertama sampai habis, tu takkan dapati tepatlah Allah guna huruf Qaf. Kerana huruf Qaf ni berat sikit dah sebut kan, Qaf berbanding dengan Kaf. Sebenarnya kalau kita baca surah Qaf tu, kata Imam Suyuti, dia kata kalau surah itu digunakan huruf abjad tu, mesti dalam ayat tu banyak guna huruf tu. Kalau baca surah Qaf, kita akan baca banyak ayat dia guna huruf Qaf, 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 Qaf. Jelas kan? Okey. Para ulama kata kerana surah Qaf ini adalah surah yang cerita tentang orang yang degil, orang yang tega dengan kekufuran. Boleh faham tak? Mereka tak percaya kiamat, mereka tak percaya hari kebangkitan. Maka huruf yang sesuai untuk digunakan bagi orang yang degil ni, digunakan huruf Qaf. Kalau bagi huruf Kaf, lembut sikit. Itu di antara hikmah. Jadi benda tu kan yang nak terangkan banyak tuan-puan. Kita dapat rahsia daripada Al-Quran Al-Karim. Tapi cukuplah maklumat kita dapat pada pagi ni, yakin bahawa setiap daripada huruf tu mempunyai hikmah. InsyaAllah kita berhenti setakat ni. Dah 22 minit. Memang saya minta maaf lebih 2 minit. Nota besok insyaAllah saya bawakan lagi beberapa salinan pada tuan-tuan dan puan. Sebab hari ni saya dah bawa 120 nota. Kalau kita tengok dekat depan muka surat tu, ini sampai ayat 19 saja ya. Nanti tuan-tuan jangan ingat sampai semua tak. Ni baru ayat 19. Mungkin minggu depan saya akan bagi ayat yang berikutnya. Lepas tu dekat depan cover tu tulis ayat 1 sampai 19. Nanti nota yang kedua saya akan tulis ayat 20 sampai sekian-sekian ayat. Okay, InsyaAllah. Minta maaf ya bagi siapa-siapa yang tak dapat nota secara bercetak. InsyaAllah nanti kita jumpa besok, saya akan bawa pada tuan-tuan dan puan-puan. So harganya RM10. PDF saya dah bagi kepada Ustaz Syarifuddin. PDF semua dah ada, dah dia bagikan. Nanti tolong sebarkan. Harga dia RM10. So tuan-tuan dibenarkan bayar sebanyak 10 kali. Gurau tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mohon maaf salah silap. Kita bertemu lagi insyaAllah pada esok pagi. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.